Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada para ibu bapa, terutamanya ibu bapa tahun 1 sesi 2021. Saya akan memberikan serba sedikit penerangan dan gambaran berkaitan disiplin sebagai panduan kepada para ibu bapa dan anak-anak, khususnya kepada warga tahun 1 2021. Selain melalui penerangan ini, para ibu bapa juga boleh merujuk kepada buku panduan peraturan sekolah SK Bandar Penawar 2 yang akan diperoleh apabila sesi pembukaan persekolahan nanti. Dalam sesi ini, saya akan menyentuh beberapa aspek yang boleh memberikan gambaran berkaitan disiplin dan peraturan di SK Bandar Penawar 2. Pertama sekali adalah berkaitan aspek kehadiran ke sekolah, di mana untuk makluman semua, sesi persekolahan adalah bermula dari hari Ahad hingga hari Khamis. Waktu persekolahan pula terbahagi kepada dua, iaitu bagi tahap 1 dan tahap 2, di mana tahun 1 adalah berada di dalam tahap 1. Untuk tahun 1 terutamanya dan tahap 1, pada hari Ahad, sesi persekolahan adalah bermula pada jam 7.30 pagi dan akan berakhir pada jam 1 tengah hari. Sementara bagi hari Isnin hingga hari Khamis, sesi persekolahan bermula jam 7.30 pagi tetapi akan berakhir pada jam 12.30 tengah hari. Ini berbeza dengan tahap 2, di mana tahap 2 dari hari Ahad sehingga hari Khamis, sesi persekolahannya adalah bermula pada jam 7.30 pagi hingga 1 tengah hari. Kerjasama daripada pihak ibu bapa amatlah diharapkan dari pihak sekolah, di mana ibu bapa diminta untuk mengambil anak tepat pada masanya. Ini bertujuan bagi mengurangkan kesesakan pada waktu balik. Untuk makluman semua, kehadiran ke sekolah adalah wajib, di mana pelajar yang ponting tanpa sebarang makluman kepada pihak sekolah 3 hari berturut-turut, surat amaran pertama akan dikeluarkan dan sekiranya ianya berlarutan sehingga 7 hari berturut-turut, surat amaran kedua akan dikeluarkan. Namun demikian, kami faham dalam suasana pandemik COVID-19, perkara ini diberi kelonggaran, di mana kehadiran ataupun ketidakhadiran hanya perlu dimaklumkan sahaja kepada pihak sekolah melalui guru-guru dan guru kelas. Di mana pelajar yang bergejala ataupun pelajar yang sakit kami nasihatkan untuk tidak hadir ke sekolah bagi menjamin kesihatan umum. Para pelajar tidak dibenarkan meninggalkan kawasan sekolah semasa sesi persekolahan tanpa kebenaran pihak sekolah ataupun tanpa permohonan daripada ibu bapa kepada sekolah. Pelajar yang ingin mendapatkan rawatan kesihatan semasa berada di sekolah perlulah mendapatkan surat kebenaran ataupun surat makluman daripada pihak sekolah, dan surat ini boleh diperolehi di pejabat sekolah melalui guru bertugas ataupun guru kelas masing-masing. Sementara itu, pergerakan pelajar ke tandas perlu dengan kebenaran guru dan pelajar perlu memakai pas kebenaran keluar sekolah. Ini adalah bertujuan bagi memastikan guru mengetahui pergerakan pelajar. Peraturan ini lebih diberi penekanan khusus terutamanya sewaktu pandemik wabak COVID-19, di mana pas kebenaran yang pelajar gunakan untuk keluar itu merupakan salah satu indikator kepada bilangan pelajar yang sedang menggunakan tandas pada sesuatu ketika. Seterusnya, berkaitan keselamatan waktu pergi dan waktu pulang daripada sekolah. Untuk makluman semua, kehadiran ke sekolah adalah hanya melalui pintu 2 yang terdapat berhampiran dengan surau sekolah. Ibu bapa hanya perlu menurunkan pelajar dan tidak perlu menanti lama kerana pelajar akan disambut oleh guru bertugas mingguan.
Apabila pelajar tiba, pelajar perlu menyaring suhu masing-masing sebelum masuk ke kawasan sekolah dan seterusnya, pelajar digalakkan untuk mengingat suhu tersebut bagi tujuan rekod, yang mana suhu ini akan direkodkan oleh guru yang sedang menanti di kelas masing-masing. Pelajar seterusnya akan bergerak ke kelas masing-masing mengikut laluan yang telah ditetapkan oleh pihak sekolah mengikut zon kelas masing-masing. Ini adalah mematuhi SOP COVID-19 yang telah diberi garis panduan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia. Semasa pulang pula, guru mata pelajaran terakhir akan mengiring pelajar sehingga ke hentian mutiara dan pelajar seterusnya akan dijemput pulang oleh ibu bapa, penjaga ataupun kenderaan pengangkutan awam. Ibu bapa diharap dapat memberi kerjasama untuk mengambil anak mengikut masa yang ditetapkan kerana ini adalah penting bagi mengurangkan kesesakan di kawasan pelajar pulang. Bagi aspek pakaian pula, pakaian seragam pelajar lelaki, baju adalah baju lengan pendek berwarna putih di mana ukuran baju tersebut hendaklah sesuai dengan bentuk badan pelajar, tidak terlalu besar dan tidak terlalu kecil. Baju pula perlu sentiasa berada di dalam seluar ataupun dituck-inkan semasa sesi persekolahan berlangsung dan butang baju perlu sentiasa dikenakan dengan kemas sepanjang masa. Sementara seluar pula adalah seluar panjang berwarna biru gelap dan seluar berfashion adalah tidak dibenarkan. Bagi pakaian seragam pelajar perempuan, bagi yang beragama Islam, pakaiannya adalah baju kurung teluk belanga berwarna putih yang labuhnya sehingga ke paras lutut dan akan digayakan bersama kain berwarna biru gelap. Kain tersebut hendaklah tidak terlalu labuh dan tidak terlalu singkat dan selesa untuk dipakai. Baju hendaklah tidak begitu jarang dan pelajar diwajibkan memakai anak baju. Sementara bagi tudung ataupun telekung mini yang diwajibkan untuk pelajar Islam, ianya perlu berwarna putih tanpa sebarang corak, renda, sulam ataupun fashion. Bentuk yang dibenarkan hanyalah segitiga ataupun rata di bahagian bawah tudung. Labuhnya pula perlu melebihi dada dan tidak jarang. Anak tudung berwarna putih perlu dipakai bersama tudung ini. Sementara itu, bagi pelajar yang bukan beragama Islam, pihak sekolah membenarkan pakaian baju lengan pendek kemeja berwarna putih beserta pinafore berwarna biru gelap. Bagi pakaian ini, lencana dan tanda nama perlu dijahit ataupun ditampal di sisi dada kiri pinafore tersebut. Seterusnya berkaitan kasut dan stokin. Kasut sama ada berwarna putih ataupun berwarna hitam adalah dibenarkan. Namun demikian, pemilihan stokin adalah perlu sama dengan kasut yang dipilih. Sekiranya kasut berwarna hitam, stokin berwarna hitam. Dan sekiranya kasut berwarna putih, stokin juga adalah berwarna putih. Seterusnya bagi lencana dan tanda nama, semua pelajar wajib memakai lencana dan tanda nama pada uniform sekolah. Lencana dan tanda nama ini perlulah dijahit ataupun ditampal pada bahagian luar poket sisi kiri dada. Dan bagi pelajar perempuan beragama Islam, lencana dan tanda nama ini ditampal ataupun dijahit pada sisi kiri tudung masing-masing. Sementara itu, bagi tali pinggang pula, hanya tali pinggang kanvas berwarna gelap sama ada biru ataupun hitam dengan ukuran tidak melebihi 3 cm lebar dibenarkan. Kepala tali pinggang pula adalah bersaiz kecil tanpa sebarang corak. Tali leher adalah wajib bagi semua pelajar lelaki dan ianya boleh diperoleh
melalui kedai buku sekolah, dan pemakaian tali leher ini adalah wajib pada setiap hari kecuali pada hari-hari yang terdapatnya mata pelajaran pendidikan jasmani dan terdapatnya aktiviti satu murid satu sukan. Barang kemas adalah perhiasan yang dilarang di sekolah. Sementara itu, bagi pakaian-pakaian lain seperti pakaian pendidikan jasmani dan satu murid satu sukan. Bagi pelajar lelaki, pakaian pendidikan jasmani adalah baju sukan sekolah berwarna ungu dan digayakan bersama seluar trek berwarna gelap, dan baju perlulah dimasukkan ke dalam seluar. Dan bagi pelajar perempuan pula, pakaian sukan sekolah juga berwarna ungu, berlengan panjang bersama seluar trek berwarna gelap dan tudung berwarna hitam. Sementara bagi pakaian satu murid satu sukan, pakaiannya adalah pakaian karakter murid Johor dan akan digayakan bersama seluar trek berwarna gelap, dan bagi perempuan, mereka akan memakai tudung berwarna hitam. Bagi aspek kebersihan pula, rambut pelajar lelaki mestilah pendek, iaitu bahagian belakang perlu dinipiskan, tidak mencecah dahi, telinga ataupun tengkuk. Rambut mestilah disisir rapi dan tidak terlalu berfashion. Bagi pelajar perempuan yang tidak bertudung, rambut hendaklah diikat kemas sekiranya rambut panjang. Dilarang menyimpan kuku dan kuku perlu sentiasa pendek dan bersih. Bagi aspek kesihatan pula, pelajar yang sakit, terutamanya yang memiliki gejala COVID-19 seperti batuk, demam, sakit tekak ataupun kelesuan, tidak dibenarkan hadir ke sekolah. Ini bagi memastikan kesihatan umum di sekolah terjamin. Ibu bapa hanya perlu memaklumkan kepada pihak sekolah tentang keadaan ini dan seterusnya mengambil tindakan sewajarnya seperti kuarantin kendiri dan juga boleh menjalani ujian swab. Sekiranya pelajar didapati sakit di kawasan sekolah, pihak sekolah akan dengan segera mengambil tindakan mengasingkan pelajar di bilik kesihatan dan seterusnya akan menghubungi pihak ibu bapa untuk tindakan selanjutnya. Seterusnya adalah berkaitan penggunaan kad kebenaran keluar kelas. Kad ini bertujuan untuk memastikan pelajar meninggalkan kelas dengan kaedah yang sistematik dan sentiasa dalam makluman guru. Setiap kelas akan dibekalkan dengan 2 pas kebenaran keluar, 1 untuk pelajar lelaki dan 1 untuk pelajar perempuan. Hanya 1 pelajar dibenarkan menggunakan pas tersebut pada sesuatu masa mengikut jantina dan akan dinyahkumankan pas tersebut selepas setiap kali penggunaan. Bagi kegunaan ketandas, kad tersebut perlu digantung di luar tandas sebagai indikator bilangan pelajar yang sedang menggunakan tandas. Dan ini adalah mematuhi SOP KPM, KKM dan MKN bagi COVID-19, dan pelajar perlulah mengawasi bilangan pas tersebut dan sekiranya terlalu ramai yang berada di dalam tandas, pelajar tersebut perlu menanti dahulu giliran mereka. Untuk makluman, tiada pelajar dibenarkan meninggalkan kelas tanpa menggunakan pas ini. Seterusnya adalah berkaitan waktu rehat. Sepanjang tempoh PKP ini, pelajar hanya akan berehat di dalam kelas dengan ditemani oleh guru mengikut jadual. Ibu bapa digalakkan memesan makanan berdasarkan menu yang disediakan oleh pihak kantin melalui guru kelas pada setiap minggu selewat-lewatnya hari Jumaat minggu tersebut. Guru kelas adalah pemudacara di antara pengusaha kantin dan pelajar. Bayaran akan dikutip oleh guru kelas pada setiap hari pertama persekolahan setiap minggu. Hidangan ini akan dibawa oleh pihak kantin dan seterusnya akan diagihkan oleh guru kepada kelas masing-masing.
Pelajar juga dibenarkan membawa bekalan dari rumah tetapi tidak digalakkan untuk berkongsi bersama rakan-rakan kerana isu COVID-19. Pelajar juga dikendaki membawa bekalan air minuman secukupnya dan pihak sekolah amat menggalakkan air tersebut adalah berbentuk air mineral sahaja. Sebelum saya mengakhiri sesi taklimat saya ini, saya ingin bersama-sama menyatakan bahawa pelajar dan ibu bapa perlu bersama membantu pihak sekolah dalam menguatkuasakan SOP COVID-19 bagi memutuskan rangkaian wabak ini. Pelajar perlu menghadkan interaksi secara rapat bersama rakan-rakan di kelas dan seterusnya berada di tempat duduk masing-masing dan tidak bergerak terlalu bebas di dalam kelas. Kerjasama dari ibu bapa amatlah diperlukan bagi memastikan pelajar akur terhadap peraturan dan tertakluk kepada disiplin pelajar di kawasan sekolah. Ibu bapa diharap dapat memberikan nasihat kepada pelajar agar sentiasa mengutamakan disiplin di sekolah. Diharap dengan penerangan dan penjelasan dari unit disiplin ini dapat memberikan sedikit gambaran berkaitan aspek disiplin di SK Bandar Penawar 2. Kerjasama yang erat antara pihak ibu bapa dan pihak sekolah amatlah mustahak dalam membina pelajar yang seimbang, holistik dan cemerlang dari segala aspek iaitu jasmani, emosi, rohani, intelek serta sosial yang menjadi harapan kita bersama. Sekian dari saya mewakili unit disiplin SK Bandar Penawar 2.